Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya di atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan memberikan kerjasama kepada pertumpahan yang tinggi. Saya yakin ini bukan kehidupan hari raya di Bali. Kerana di Bali sudah disambut malam. Hari ini sebenarnya hari atau sendiri hari-hari yang diperkenalkan oleh Kerajaan sejak daripada tahun yang lalu. Mungkin ramai yang kurang mengetahui bahawa Kerajaan telah memperkenalkan satu jabatan baru yang dinamakan Jabatan Pembangunan Komuniti. Dan jabatan itu dibuat adalah dengan tujuan untuk meneruskan sistem yang telah diperkenalkan 50 tahun yang lalu bila Kerajaan ditemukan, iaitu sistem pengurusan yang prihatin kepada masalah-masalah dan kehidupan masyarakat Kerajaan. Dan alhamdulillah, dengan perkenan yang amat hormat Menteri Muhammad Najib sendiri, dia telah perkenankan perubahan jabatan ini sebagai rasaman terhadap usaha-usaha yang telah dan perlu dibuat bagi membangunkan komuniti Kerajaan ini. Dan dari itu, hari ini kita ramai-ramai berdoa supaya yang amat hormat akan segera pulih daripada masalah kesihatan yang dihadapi oleh beliau, yang saya percaya dalam beliau ini semua sudah seperti, iaitu kata orang tua, sakit itu dialami sekali dalam hidup ini, iaitu penyakit demam campak. Saya pun dah kena, siapa yang belum kena, tunggulah. Mungkin kena, mungkin tak kena. Tapi kalau kena, itu bukan yang biasa. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh, kerana bagi Kerajaan dia adalah sangat istimewa. Bagaimana yang tuan-tuan tahu, di mana pun beliau pergi, sama ada dalam negeri atau di luar negara, dia tidak akan lupa tentang Kerajaan ini. Walaupun dia tak menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi dia tahu bahawa sekiranya ada perbincangan di luar negara, lebih-lebih lagi dalam negara, tentang rahsia perubahan yang berlaku dalam Malaysia ini, dalam usaha untuk mempercepatkan proses mengurangkan kemiskinan dalam negara, maka contoh yang diberikan oleh beliau kepada mana-mana pihak sekalipun adalah contoh yang telah digagaskan oleh Abraham Patut dia. Bagaimana yang tuan-tuan tahu, sama ada di Segaman ini atau di mana-mana sahaja, memang Kerajaan ini tidak dipercayai oleh setiap pun akan menjadi begitu. Kalau kita dah tahu bukannya orang-orang yang hidup dalam tahun 56 tahun, mereka memang malu nak menceritakan mereka menjadi warga Kerajaan pun dia malu. Pegawai dan jabatan Kerajaan nak menceritakan bahawa mereka bekerja dengan Kerajaan pun dia malu. Lebih lagi pada masa mereka nak menghina anak orang, dia nak cerita bahawa dia bekerja dengan Kerajaan. Kerana apa yang diceritakan kepada saya, kalau dia cerita bahawa dia bekerja dengan Kerajaan, maka sudah tentu kebiasaannya, tindakannya ditolak. Kerana orang tak yakin pada Kerajaan ini. Dato' Osman tahu, Dato' Osman tahu memang mereka tak yakin bahawa Kerajaan ini boleh menjadi tanpa agensi yang berjaya.
kerana dia mempunyai satu keunikan berbanding dengan agensi-agensi lain yang ditubuhkan oleh kerajaan. Saya memohon maaf kalau menceritakan perkara yang tuan-tuan sudah diketahui, tapi mengikut ajaran agama kita, mengingatkan perkara yang benar adalah baik untuk kita mengetahui dan menjalankan. Kalau kita tidak mengetahui, ia lebih penting lagi. Tapi sebenarnya agensi-agensi lain, bila kerajaan tubuhkan, ia hanya ditugaskan menguruskan perkara-perkara yang sudah ada. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan secara terperinci mengenai dengan agensi-agensi lain, tapi saya sebut ini kerana saya telah ditakdirkan pernah menguruskan beberapa agensi. Bila kerajaan menubuhkan MARA diminta supaya melihat kepada keadaan kampung-kampung, pembangunan di kampung, pembangunan usahawan yang sedia ada di kampung-kampung. Bagaimana harus dimasukkan perusahaan di kalangan orang-orang luar bandar. Begitu juga Negara bisa menguruskan perkara-perkara yang sudah ada di kampung-kampung. Berbeza dengan keadaan ini, kerana ditugaskan untuk menguruskan perkara yang belum ada, untuk menguruskan pembangunan tanah yang belum menjadi kebun, membuka ladang di kawasan yang belum menjadi ladang. Yang lain ditugaskan menguruskan yang telah sedia ada, kebun-kebun di rumah, kebun-kebun kecil, ladang-ladang yang telah sedia ada, bagaimana harus dimajukan lagi. Tapi ini satu perkara yang belum ada. Kata orang Arab, al-adab, wujud adab. Orang-orang Johor ini dia biasa dengan sifat 20, mengaji sifat 20 dan dua sifat tinggal. Mimpi apa sifat 20. Wujud lawan adab. Wujud adab, adab jadi. Yang lain wujud, ada adab. Tidak ada yang pun bermata itu. Yang ada dan yang bukan yang yakin. Kalau kita memutuskan untuk memajukan hutan, bahawa kita akan berjaya, siapa yang yakin? Tapi kerana ada satu komitmen, kerana ada satu keyakinan, ada kemauan, ada keyakinan, maka satu keputusan dibuat. Bila salukan azmu waluhan sahil, ikut batas dalam bahasa Arab. Masalah saja, where there is a will, there is a way. Kalau ada kemahuan, mimpi ada jalan. Saya fikir tuan-tuan dan puan sekalian, elok kita beritahukan semua. Bagi tuan-tuan sudah tahu. Tapi kita nak memanjangkan maklumat ini kepada orang lain juga. Sebenarnya kita bermula hanya dengan satu kemahuan. Dan semua itu diasaskan kepada keyakinan. Ada keyakinan bahawa kita boleh buka ulang. Yang sebelum itu hanya dimampuhi oleh orang-orang yang bukan macam kita. Orang itu tidak ada keluar negara. Kalau mau membuka ladang, mengikut cara kita, mesti ada keluar. Mesti ada masalah. Mesti ada orang lain yang berbagai-bagai rupa. Bila ada ladang-ladang masalah, maka baru ada ladang. Tapi itu kalau timbul gastri, timbul sanjari, itu nama-nama masalah. Diberikan oleh masalah. Hanya kalau menggunakan perkataan itu saja, maka ladang boleh dibuka. Yang penting bahawa anak berencana ini boleh mempunyai
yang begitu kuat bahawa mereka nak menyatakan kepada orang asing bahawa orang Malaysia juga boleh, dan mereka sebenarnya adalah orang yang bernama Mekong. Ini kegagalan yang besar yang ramai orang tak tahu. Orang tak yakin memang benar. Membuka hutan oleh orang yang tidak mempunyai track record bahawa mereka boleh, memang orang tak percaya. Tetapi saya hari ini dan bila-bila pun saya berkata bahawa kita di Malaysia ini bertuah, bukan nak angkat tuan-tuan, bukan nak cek tuan-tuan dengan tak ini realiti. Kalau di Malaysia ini tak ada golongan yang bernama peneroka keramaian 112,000 orang, wajah negara kita dengan negara ini. Dan kalau tidak ada pengurus-pengurus yang sanggup mengurus pentadbiran dalam hutan, data akan jadi begini. Dan kalau tidak ada komitmen oleh pemimpin yang berkata membina bangsa, maka wajah negara kita bukan seperti sekarang. Kerana ada kompetensi di antara kemauan pemimpin, pengurus yang komited, peneroka yang sanggup berkorban, maka akhirnya negara sudah menjadi begini. Inilah yang saya katakan tadi. Memang negara telah melalui zaman-zaman yang susah. Dan saya fikir tuan-tuan pun tahu bahagian daripada peneroka pun tak yakin. Mereka masuk dulu dan betul pun tahu nak coba-coba saja. Kerana itu jumlah yang menjadi peneroka sebenarnya dahulu pernah mencapai 100, lebih daripada 130,000 orang. Tapi yang lain dianggap sebagai drop out, macam masuk factor. Bukan semuanya berjaya, ada yang tercecil. Daripada lebih dapat 130,000, sekarang tinggal sekitar 112,000. Dan inilah orang yang telah berjaya mencapai sijil yang macam ijazah daripada sebuah universiti. Ini warisan, ini pewaris-pewaris orang yang berjaya, yang telah mengubah wajah hutan, yang pada masa itu ditugaskan untuk membangun tanah yang dulunya hutan menjadikan kebun. Saya fikir tuan-tuan pun tahu, pada umumnya alhamdulillah kita telah berjaya. Hampir 2 juta ekar tanah telah dibangunkan. Kalau pengurus atau dia lari, tuan-tuan tak boleh urus sendiri, kerana tak ada kemampuan untuk menghubungi pihak yang berkenaan dan mendapatkan kemudahan dalam menguruskan perkara ini. Pada masa itu, tuan-tuan bayangkan, wang tidak ada. Kalaupun ada, tak cukup. Kerana kerajaan Canada pada masa itu banyak tanggungjawab, dan kita baru saja nak dapat kemerdekaan dalam tahun 56 belum merdeka lagi. Tapi ini dulu yang dinamakan oleh arwah keberatan. Belum merdeka, dia tak sabar lagi. Walaupun belum merdeka, tapi ini harus cepat tanpa menunggu kemerdekaan. Itu gambaran bagaimana tingginya kemahuan seorang pemimpin tanpa menunggu kemerdekaan, mengisytiharkan atau menunggukan kerajaan. Pada masa itu juga kita tahu bahawa kita belum begitu kuat kedudukannya. Dan dari itu, dari nak beritahu, mungkin tuan-tuan dah terlupa, kita dapat pinjam wang daripada bank dunia. Nak jadi macam ni, kalau tak ada modal, memang tak boleh buat. Kalau kita nak berniaga, walaupun ada pengetahuan, ada kebolehan, kalau tak ada modal, atau tak ada orang yang yakin dengan kita,
maka kita akan dipermodalkan oleh orang.